Yang Berhormat Tuan Ahli Ketua, Peraturan mana yang berhormat? saya merujuk kepada peraturan mesyuarat 357 dan juga peraturan mesyuarat 10. 57 ni muka surat 50, 10 ni muka surat 11. Dan saya harap Tuan Yang Ketua, Yang Berhormat Tuan Yang Ketua boleh dan mesti buat satu ruling. Kerana kalau tak buat hari ini, ianya akan menjadi taken by event. Kerana apa yang saya nak bangkit itu, apa yang akan berlaku selepas ini. Okey, yang pertama 357 menyatakan bahawa yang dipertua atau pengerusi boleh menghadkan masa bagi ahli-ahli bercakap jika perlu. Ya, menghadkan masa. 35. 35.7. Ya. Muka surat 50. Yes. Ya. I'm familiar. Jelas, 35, 36, 37. Kuasa untuk menentukan masa perbahasan ahli adalah kuasa yang dipertua. Yang dipertua termasuk yang timbalan ketua yang bersidang pada hari ini jika perlu. Okey. Saya telah dimaklumkan sebagai ketua WIT, saya telah dimaklumkan oleh Setiausaha Dewan Rakyat bahawa Yang Berhormat Ketua Pembangkang akan diberi masa 90 minit untuk bercakap dan mengungkapkan perbahasan. Saya ingin merujuk kepada amalan sebelum daripada ini, terutamanya semasa kerajaan yang lepas. Saya merujuk kepada satu handset bertarikh 1 hari bulan 11 tahun 2021. Saya minta maaf, saya tak ada salinan. Sepatut saya, tapi mohon izin saya baca. Ini adalah handset yang bercakap ada timbalan yang dipertua Datuk Muhammad Rashid Hasnun semasa hari pertama perbahasan yang akan dimulai oleh Ketua Pembangkang. That's why relevant. Saya mohon baca. Ahli-ahli yang berhormat, saya ingin maklumkan bahawa pada hari ini bermula perbahasan peringkat dasar Rang Undang-Undang Perbahasan 2022. Ini berlaku pada tahun 2021, Yang Berhormat. Sebelum saya memanggil Yang Berhormat untuk berucap, saya ingin maklumkan bahawa Yang Berhormat Ketua Pembangkang diperuntukkan 2 jam untuk perbahasan. Diikuti dengan ahli penyokong kerajaan yang juga 1 jam, iaitu penyokong pihak kerajaan. Seterusnya 13 minit untuk pembahasan lain, ketua-ketua parti diberikan 20 minit. Isu yang saya nak bangkitkan ialah, saya telah bertanya kepada bekas speaker yang mengendalikan parlimen pada sesi lepas. Beliau berkata dasarnya sekiranya Perdana Menteri atau Menteri Keuangan yang membentangkan bajet itu mengambil masa 2 jam atau 2 jam setengah, dalam kes kita 2 jam 35 minit pada hari Jumaat yang lepas. Ini ketimbang dengan yang dulu. Dulu 2 jam. Sekarang ni diberikan 90 minit. Jadi saya harap Yang Berhormat Ketua Pembangkang akan diberikan masa yang sama dengan masa yang diambil oleh Menteri Keuangan merangkap Perdana Menteri semasa membentangkan belanjawan ini. Sama ada 2 jam setengah ataupun 2 jam. Itu satu. Yang kedua yang lebih penting, Yang Berhormat, perkara 10.1. Ini cukup penting. Dia melibatkan mungkin isu perundangan. Dalam peraturan mesyuarat 10.1 muka surat 11, Yang Berhormat. Ini very good question of law to decide, ya, Yang Berhormat. Sebuah buku penyata rasmi mesyuarat ataupun handset lah, mengandungi semua ucapan-ucapan yang dikeluarkan di dalam majlis mesyuarat dan dalam jawatankuasa sesebuah majlis mesyuarat hendaklah disediakan, iaitu di bawah jagaan Setiausaha. Dengan kata lain, handset parlimen. Setiap apa yang dituturkan oleh seseorang ahli yang berucap, berbahas, mestilah dicatatkan sebagai handset. Saya ingin merujuk kepada ucapan belanjawan Madani ketiga tahun 2025. Kita ahli parlimen telah diberikan soft copy. Saya mengambil inisiatif untuk print, ya, 135 muka surat. 135, 2 jam 35 minit, termasuklah pantun-pantun. Isu yang saya nak bangkitkan, Yang Berhormat, jelas, ada perkara yang tertulis di dalam teks ucapan Yang Berhormat Ketua Menteri Keuangan telah tidak dibacakan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan pada hari itu. Persoalan saya, apa yang tercatat di dalam teks ucapan ini
tapi tidak dibaca. Kota Baru, Adakah peraturan ia menjadi Kota sebahagian Baru, daripada Hansard? Kota Baru. Saya nak minta penjelasan. Ini bukan perkara musyawarah. Yang berhormat, Kampar, duduk. 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 Saya tak selesai lagi. Yang berhormat, Kampar. Yang berhormat, Kampar. Yang berhormat, Kampar. I want to deal it properly, one by one. Kalau I do not want dengan izin, I do not want majlis Dewan ini jadi pasar borong. Itu saya punya prinsip saya daripada mula. Please, ya. Mana-mana wakil rakyat pun, ya, please. Satu persatu, ya. Yang berhormat, saya ingin merujuk kepada catatan di dalam ucapan teks ucapan dasar Menteri Keuangan butiran 255 yang berbunyi kerajaan akan menggubal akta baru bagi membolehkan hukuman tahanan di rumah sebagai alternatif untuk kesalahan tertentu. Pesalah dikendaki berada di tempat tahanan yang dianggap bersesuaian seperti rumah kediaman, rumah jagaan atau asrama pekerja sepanjang tempoh penahanan dengan syarat-syarat ditetapkan atau dipantau oleh pegawai penjara. Persoalan saya, adakah butiran 255 dalam ucapan ini yang tidak dibaca oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan pada 18 Oktober tahun 2024 yang lalu menjadi sebahagian daripada Hansard yang boleh dibahaskan oleh ahli-ahli parlimen. Kerana kalau sekiranya ini tidak dianggap sebahagian daripada Hansard, jawapannya mungkin akan diberikan ianya tidak pernah disebut di dalam perbahasan. Tetapi pokoknya ada di dalam ucapan. Teks ucapan Belanjawan Madani tahun 2025. Saya rasa itu perlu diberikan petua oleh Yang Berhormat, tak boleh tunggu speaker datang kerana Yang Berhormat Ketua Pembangkang akan berucap selepas daripada ini. Terima kasih dan saya mohon maaf kalau ada kekasaran dan sebagainya. Terima kasih. Dewan Speaker minta izin. Yang